Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik-kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar, yang mana pada minggu lepas Perdana Menteri Malaysia telah pun mencadangkan agar pencarum yang terdesak ini membuat pinjaman kepada pihak bank, yang mana ideanya adalah dengan mencagarkan wang simpanan akaun 2 KWSP mereka kepada pihak bank. Ini adalah cadangan kerajaan setelah beberapa orang kata kaedah tuntutan untuk pengeluaran KWSP berlangsung sejak daripada penghujung bulan Jun tahun 2022. Jadi ini adalah antara perkara ataupun antara respon yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri, yang mana cadangan ini mendapat tentangan boleh dikatakan daripada semua pihak, kerana ramai yang bimbang. Masalah utamanya adalah berkaitan dengan kadar faedah. Sudah tentu pihak bank akan mengenalkan kadar faedah tinggi atau rendah. Masalahnya adalah ada kadar faedah. Jika tidak ada kadar faedah, mungkin ianya akan menjadi sesuatu yang berbeza. Yang kemudiannya adalah untuk juga memfokuskan kepada golongan yang bersasar, iaitu golongan-golongan yang tidak aktif mencarum akaun KWSP ini. Jadi mereka ini, kita boleh fahami bahawa mereka ini sudah tidak boleh untuk membuat simpanan pinjaman kerana mereka tidak mempunyai sumber pendapatan untuk membayar semula pinjaman mereka. Jadi golongan-golongan ini serta ramai lagi pihak orang kata tidak bersetuju dengan cadangan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri ini. Okey, walaupun ada orang kata pertikaian berkaitan dengan akta dan sebagainya, tetapi apabila kerajaan nak melakukan sesuatu, mereka boleh menggubal akta ini, dibawa dalam parlimen dan sebagainya. Dan hukum manusia dia boleh berubah. Hukum Tuhan, hukum agama saja yang kekal. Itu memang kita tak diubah. Tapi hukum manusia ni, akta dan sebagainya, kalau kita petikai macam mana sekalipun, tapi kalau mereka nak buat, mereka nak lakukan, memang boleh diubah. Okey, apa yang saya nak huraikan sedikit pada hari ini adalah berkenaan dengan satu kenyataan daripada seorang Profesor Madya, sebuah universiti tempatan, yang mana beliau telah mengeluarkan satu kenyataan semalam, yang mana beliau berpandangan di dalam keadaan ekonomi sekarang ini tidak sesuai untuk menggalakkan pencarum yang terkesan ini untuk membuat pinjaman kepada pihak bank, kerana dikhawatir kadar faedah yang akan dikenakan adalah tinggi. Kita tak perlu bercakap tentang kadar faedah 7 ataupun 8%, tetapi kadar faedah pada sekitar 1% sendiri pun akan membebankan pencarum, kerana mereka ini sudahlah terjejas mengalami pengurangan pendapatan ataupun sebagainya. Jadi mereka perlu pula membayar jumlah pinjaman ditambah pula dengan jumlah kadar faedah yang akan dikenakan. Jadi dikuatiri akan membebankan pencarum untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Kemudian beliau telah mencadangkan agar kerajaan membenarkan pihak KWSP untuk memberi sendiri pinjaman kepada pencarum-pencarum yang terdesak ataupun pencarum-pencarum yang berkeperluan ini, yang mana tidak ada kadar faedah yang perlu ataupun yang boleh dikenakan oleh pihak KWSP, tetapi adalah dalam orang kata satu jumlah tertentu dan sebagainya, bergantung kepada baki. Mungkin barangkali untuk pencarum-pencarum ini membuat pinjaman dengan KWSP itu sendiri. Dan cadangan ini dari segi satu sudut, ianya adalah satu cadangan yang agak baik pada pandangan saya, memandangkan orang kata apa, tidak ada sebarang kadar faedah yang akan dikenakan. Tetapi cadangan ini again, dia adalah memfokuskan kepada pencarum-pencarum yang walaupun terkesan tetapi mereka ini aktif mencarum, yang mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Sedikit kelebihan, tidak ada sebarang kadar faedah yang dikenakan. Dan cadangan ini juga mengatakan bahawa dicadangkan agar jika mereka gagal untuk membayar pinjaman mereka ini daripada pihak KWSP, apabila sampai kepada usia persaraan, berapa baki yang masih mereka berhutang ini bolehlah dipotong daripada wang caruman mereka. Dan ini adalah satu orang kata idea yang boleh dikatakan agak baik, kerana kaedahnya sama saja seperti kita mengeluarkan wang KWSP kita. Jadi kalau kita tak bayar pun sekalipun,
apabila sampai kepada usia persaraan, jumlah yang kita keluarkan ini akan dipotong, sama macam kita minta untuk pengeluaran dalam jangka masa sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh sebilangan NGO, 10,000 one off, 30,000 one off ataupun 50,000 one off. Kita takkan ada dah 10,000, 30,000 ataupun 50,000 itu apabila sampai kepada usia persaraan. Jadi cadangan dalam orang kata kaedah pinjaman daripada KLBSP ini pun sebenarnya satu kaedah yang sama, tetapi dia menggalakkan pencarum itu untuk membayar semula bagi menikmati ada sedikit dividen daripada hasil pelaburan dan juga perkara-perkara yang lain, ada khairat kematian, adalah beberapa faedah yang dibekalkan oleh pihak KLBSP. Dan itu macam yang saya nyatakan tadi, saya berpandangan ianya adalah cadangan yang agak baik, tetapi masih lagi tidak memfokuskan kepada satu lagi golongan, iaitu golongan yang tidak aktif mencarum. Jadi di sini antara kategori-kategori bagi pengeluaran sudah bersasar ini, kita minta kerajaan untuk benarkan pengeluaran KLBSP kepada golongan yang tidak aktif mencarum, seperti suri rumah, ibu bapa tunggal ataupun mereka yang dah berhenti kerja, diberhentikan kerja ataupun sebagainya. Mereka ini mungkin mempunyai halangan tertentu yang menyebabkan mereka tidak boleh kembali untuk bekerja. Ini antara golongan terbesar yang kita duk minta selama ini untuk kerajaan benarkan pengeluaran kepada mereka, kerana kerajaan tidak perlu bimbang lagi tentang dana persaraan dan sebagainya. Mereka ini telah pun membuat keputusan untuk bersara mungkin 10 tahun yang lepas, mungkin 5 tahun yang lepas. Jadi apalah relevannya untuk ditunggu sehingga usia 55 tahun ataupun 60 tahun kita bercakap tentang orang kata kebersediaan mereka untuk usia persaraan, tetapi sekarang ini mungkin mereka semakin terkesan. Mungkin dengan wang yang mereka ini, yang mereka ada ini, jika dapat dikeluarkan semuanya dan sebagainya, mereka boleh membantu pasangan mereka, mereka boleh membantu ahli keluarga mereka ataupun anak-anak mereka untuk keluar daripada kemelut ekonomi, untuk keluar daripada kemelut muflis, untuk mengelakkan daripada harta benda mereka dilelong dan sebagainya. Pelbagai perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat dan yang baik kita dapat lihat jika mereka ini dibenarkan untuk mengeluarkan wang caruman KLBSP mereka. Ini antara perkara yang saya masih lagi tidak dapat sebarang orang kata komen berkenaan dengan isu ini, tapi saya mengharapkan lebih ramai pakar ekonomi. Kalau kata politician dah desak sebelum ini, tapi kita harap pakar ekonomi bersuara berkenaan dengan isu tuntutan kepada mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Saya juga nak dengar lah secara personal, apa relevannya kalau kita nak biarkan kepada surumah ini untuk tunggu sampai usia 55, sedangkan mereka terpaksa menderita 7 ataupun 8 tahun lagi barulah mereka boleh keluarkan wang KLBSP mereka, sedangkan sekarang ini mungkin mereka dah tak boleh nak bekerja atas masalah kesihatan dan perkara-perkara yang lain. Jadi apa saja cadangan yang diberikan oleh pihak kerajaan, pakar ekonomi dan sebagainya, dia sentiasa ada implikasi, dia sentiasa ada kesan yang positif dan juga dia akan ada juga kesan yang negatif. Tetapi setakat ini kesan yang paling orang kata besar diterima oleh pencarum ini adalah bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum, kerana mereka ini masih lagi terpaksa menanti. Sekarang ni dah hampir 1 tahun tuntutan ini berlangsung, masih tidak ada lagi sebarang orang kata pihak yang daripada pihak kerajaan, pakar ekonomi lah, NGO memang duk buat hari-hari, tapi daripada pihak-pihak ini tidak ada sebarang pun, tidak ada satu pihak pun yang kata nak menyuarakan keadaan mereka, nak menyuarakan nasib-nasib mereka. Hanya sekadar mereka sudah menjadi pencarum yang tidak aktif, tidak mencarum lagi dalam akaun KLBSP, nasib mereka ini seolah-olah dipinggirkan. Jadi kita berharap akan ada satu orang kata pandangan, ada satu desakan daripada pakar-pakar ekonomi dan sebagainya terhadap mereka yang tidak mencarum ini. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkara baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.